berjumpa lagi kita di channel Cikgu Nia AC. Baik, Cikgu akan berkongsi video berkaitan dengan sejarah tingkatan 4. Tajuknya 2.3 Perkembangan Nasionalisme di Asia. Sebagai pengenalan, perkembangan nasionalisme di Asia ini merupakan kesinambungan idea nasionalisme di Barat. Selain dari itu, perkembangan nasionalisme Asia juga disebabkan oleh kesan pertempuran dengan bangsa Eropah. Kedatangan dan penjajahan kuasa Eropah di Asia telah mencetuskan kebangkitan nasionalisme di India, China, Mesir, Empayar Uthmaniyah dan juga di Jepun. Mari kita lihat subtajuk dalam 2.3 ini. Yang pertama adalah nasionalisme di India, yang kedua nasionalisme di China, yang ketiga nasionalisme Empayar Uthmaniyah dan Mesir, di mana di dalam ini kita akan tengok dua gerakan, iaitu gerakan Islah dan juga gerakan Pan-Islamisme. Subtajuk yang keempat adalah nasionalisme di Jepun. Mari kita lihat subtajuk yang pertama, iaitu nasionalisme di India. Nasionalisme di India merupakan reaksi penduduk di India terhadap dasar imperialis British. Kebangkitan Dahagi India pada 1857 merupakan titik tolak kepada perkembangan nasionalisme di India. Pada awal, nasionalisme di India memberikan perhatian kepada isu sosio-agama. Antara gerakan adalah Brahmo Samaj dan juga Arya Samaj, di mana kedua-dua pertubuhan ini menggiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan akibat daripada kesan pengaruh budaya Barat. Dalam kebangkitan Dahagi India pada 1857, pemberontakan telah dilancarkan oleh Sepoy atau askar upahan British yang berbangsa India akibat daripada ancaman pengaruh British terhadap adat, budaya dan juga agama di India. Perkembangan pendidikan Barat di India pada penghujung abad ke-19 telah melahirkan golongan intelektual di mana gerakan nasionalisme mereka ini lebih tersusun dan menubuhkan pertubuhan politik bagi menyuarakan pendapat mereka. Antaranya adalah Kongres Kebangsaan India atau Indian National Congress yang juga dikenali sebagai singkatannya INC pada 1885. Yang kedua adalah Liga Muslim pada 1906. Pada awal abad ke-20, gerakan nasionalisme lebih bersifat keras atau lebih dikenali sebagai nasionalis radikal. Antara pertubuhan adalah Bal Gangadhar Tilak dan juga Bipin Chandra Pal, di mana kedua-duanya menggerakkan semangat penentangan secara militan terhadap British. INC pada dasarnya tidak bekerjasama dengan pihak British selepas Perang Dunia Pertama, di mana pada ketika itu diterajui oleh Mahatma Gandhi. Konsep Satyagraha menjadi pegangan di mana membawa masa berpegang teguh kepada kebenaran, dan konsep ini merupakan asas perjuangan di mana tidak ada keganasan. INC dan Liga Muslim telah membentuk jawatan kuasa khas selepas Perang Dunia Kedua bagi merancang pembahagian India, iaitu antara India dan juga Pakistan. Pada 14 Ogos 1947, Pakistan telah diumumkan sebagai negara yang merdeka. Muhammad Ali Jinnah telah dilantik menjadi Governor Jeneral Pakistan. Pada keesokan harinya, 15 Ogos 1947, India mengisytiharkan kemerdekaan dan Jawaharlal Nehru
telah dilantik menjadi Perdana Menteri yang pertama. Mari kita lihat subtajuk yang kedua, iaitu nasionalisme di China. Nasionalisme di China adalah bertujuan bagi mengukuhkan peradaban China daripada ancaman penguasaan politik dan juga ekonomi kuasa asing. Ia bermula dengan penentangan terhadap kelemahan dinasti Manchu yang juga dikenali sebagai Kerajaan Manchuria. Dinasti ini dianggap sebagai orang luar dan telah hilang mandat. Masyarakat Cina hilang kepercayaan kerana kegagalan dinasti ini menghalang kemasukan pengaruh Barat. Nasionalisme di China mula bercorak anti-Barat bagi menentang campur tangan kuasa Barat di mana dipelopori oleh Dr. Sun Yat-sen yang mengemukakan 3 prinsip rakyat yang juga dikenali sebagai Sanmin Cui. Ideologi perjuangan 3 prinsip rakyat adalah nasionalisme, demokrasi dan juga kebajikan sosial. Prinsip ini menjadi asas kepada gerakan revolusi Cina pada 1911 dan kemudian berjaya menumbangkan pemerintahan dinasti Manchu. Kesan daripada revolusi Cina adalah muncul pemerintahan republik di China. Subtajuk yang ketiga adalah nasionalisme Empayar Uthmaniyah dan Mesir. Kesedaran mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan juga agama Islam serta diancam oleh imperialis Barat pada abad ke-19 telah mencetuskan gerakan pan-Islamisme dan juga gerakan Islah. Mari kita lihat gerakan Islah dahulu. Gerakan Islam merupakan gerakan pemulihan Islam yang dipelopori oleh Said Jamaaruddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abdul. Imperialis Barat di Mesir telah menyebabkan pertembungan budaya tempatan dengan Eropah serta Amerika. Keadaan ini menyebabkan berubahnya budaya dan tradisi kepercayaan tempatan. Gerakan Islam menyeru umat Islam untuk berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar, berpandukan kepada Al-Quran dan juga hadis bagi tujuan memperbaiki kehidupan masyarakat dan membebaskan diri daripada penjajahan. Yang kedua, kita akan lihat gerakan pan-Islamisme, Al-Ulwah Al-Wuthqa yang bermaksud ikatan yang kuat ditubuhkan oleh Said Jamaaruddin Al-Afghani pada 1883 bagi tujuan memperkuat rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Pertubuhan ini telah menerbitkan akhbar yang bernama Al-Ulwah Al-Wuthqa bagi menyebarkan idea pan-Islamisme. Antara ideanya adalah menyeru penyatuan persaudaraan umat Islam seluruh dunia bagi menghalang kebangkitan peluasan kuasa Barat. Pada 1914, Empayar Uthmaniyah mengeluarkan fatwa menyeru umat Islam yang ditindas oleh penjajah Barat bagi bangkit berjuang bersama-sama. Pemerintahan Empayar Uthmaniyah iaitu Khalifah Abdul Hamid II telah menggerakkan idea pan-Islamisme ini dan mendapat sokongan umat Islam seluruh dunia, antaranya termasuklah tanah Melayu. Contohnya adalah kebangkitan Tok Janggut di Kelantan pada 1915 bagi menentang pihak British. Subtajuk yang terakhir iaitu nasionalisme di Jepun. Nasionalisme di Jepun digerakkan oleh pemerintah Jepun bagi kesedaran untuk mencapai kemajuan dan mengelak daripada ancaman imperialis Barat. Maharaja Mikado Meiji pada 1868 telah melancarkan gerakan pemulihan Jepun dengan memberikan penekanan kepada pemodenan mengikut model Barat bagi memastikan Jepun dihormati oleh kuasa Barat.
Selain dari itu, prinsip dan semangat Bushido diamalkan di mana semangat ini membawa maksud sikap menanggung risiko, kesungguhan untuk mencapai cita-cita, kesediaan untuk berkorban terhadap tanggungjawab yang diberikan oleh ketua dan negara telah menjadi asas kepada pembinaan nasionalisme di Jepun. Ini termasuklah di kalangan rakyat dan pemerintah. Pada ketika ini dikenali sebagai era pemulihan Meiji. Pemulihan Meiji merupakan pemulihan yang meliputi pembaharuan dalam semua aspek kehidupan. Pada awal abad ke-20, Jepun telah muncul menjadi negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat. Disebabkan oleh desakan ekonomi dan juga nasionalisme yang melampau, golongan tentera telah menjadikan Jepun sebagai satu kuasa imperialis di Asia. Sebagai rumusan, nasionalisme di Asia merupakan satu gerakan bagi menamatkan penjajahan kuasa asing bagi tujuan menuntut perubahan politik dan membina negara bangsa, antaranya adalah di India, Mesir dan juga di China. Selain dari itu, nasionalisme di Asia juga merupakan gerakan dalam bentuk pembaharuan dalam negara bagi mengekalkan kedaulatan. Antara contohnya adalah Empayar Uthmaniyah dan juga di Jepun. Melalui peristiwa-peristiwa nasionalisme yang telah berlaku, kita perlulah mengambil iktibar agar sentiasa berwaspada dengan anasir asing, di mana anasir ini boleh menjejaskan kedaulatan bangsa dan juga negara kita. Baik, cikgu rasa setakat ini saja perkongsian video pada kali ini. Terima kasih atas sokongan anda. Semoga penghasilan video ini akan dapat membantu anda, terutamanya ketika membuat ulang kaji. Sampai jumpa lagi. Bye.